A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah bersama kita sekali lagi dalam slot Renungan Jumaat di TV IMR. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita kena terima hakikat bahawa dunia yang kita hidup hari ini penuh dengan masalah. Dunia yang kita hidup pada hari ini penuh dengan isu dan pertikaian dan juga pelbagai pancaroba yang kita tak tahu nak cakap macam mana. Dari semua aspek. Kita tengok saja dari sudut kekeluargaan. Berapa ribu orang yang telah bercerai setiap tahun. Kita tengok pula dari sudut pendidikan anak-anak. Berapa ramai sangat pada hari ini yang anak-anak dia betul-betul dididik melalui cara Islam. Memakai tudung dengan betul. Mengetahui batas-batas pergaulan lelaki dan perempuan. Mengetahui bagaimana untuk berbakti kepada ibu bapa. Mengetahui bagaimana ingin menghormati cikgu. Berapa ramai yang betul-betul dididik dengan didikan yang betul. Kita tengok pula pada isu suami dan isteri. Berapa ramai yang pada hari ini tidak mengetahui bagaimana ingin menyayangi isteri. Bagaimana ingin menyayangi suami. Bagaimana ingin mengekalkan hubungan yang baik suami dan isteri. Malah kita tengok penceraian bermula kadang-kadang seminggu kahwin pun dah bercerai. Kadang-kadang itu yang mula. Yang 20 tahun kahwin pun ada yang bercerai. Jadi semua ini menandakan bahawa hidup kita ini penuh dengan pelbagai konflik, masalah dan isu. Itu baru satu sudut, belum sudut politik, ekonomi dan sebagainya. Punca kepada semua masalah ini satu saja. Apabila kita tidak kembali kepada Al-Quran, apabila kita tidak kembali melihat apa yang Al-Quran inginkan berlaku dalam hidup kita. Kita tengok balik kepada isu suami dan isteri. Allah inginkan suami itu pelengkap isteri. Isteri pun pelengkap suami. Kan? Allah sebut dalam surah An-Nisa. Kan? Suami pelengkap isteri dan isteri pelengkap suami. Tetapi pada hari ini, berapa ramai suami yang dia berfikiran seperti itu. Berapa ramai suami yang berfikiran seperti dia ingin melengkapkan isteri. Ramai yang melihat isteri ini sebagai orang gaji. Begitu juga si isteri. Berapa ramai yang melihat suami itu tempat dia ingin bertaut kasih. Betul-betul duduk mengambil panduan hidup. Ramai yang melihat suami dia hanya untuk bekerja. Jadi semua ini sebab kita tidak kembali kepada Quran. Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna dia mengatakan dalam Risalah Hal Nahnu Qaumun Amaliyun, dalam himpunan risalah-risalahnya, bahawa hak Al-Quran ada 4. Seorang yang ingin betul-betul hidup atas Al-Quran, ingin betul-betul menunaikan tanggungjawab dia dengan Quran, dia perlu lakukan 4 perkara. Perkara pertama adalah dia perlu membaca dan menghafal Al-Quran. Berapa ramai kita pada hari ini kita bertekad untuk menjadi Al-Hafiz. Tak kisahlah 10 tahun ke 20 tahun, tetapi ada memasang niat untuk menghafal 30 juz Al-Quran. Berapa ramai? Kan? Itu belum, tu hafalan. Kalaulah membaca pun kita tiada tekad untuk membaca, hafalan kita akan nampak jauh daripada ini. Malah kalau kita tengok hari ini, berapa ramai sangat yang pandai baca Al-Quran. Dan mungkin satu kajian yang kita perlu tengok, bukan sekadar kadar literasi boleh membaca buku, tapi kadar literasi membaca Al-Quran pun kita perlu kaji. Dan berapa ramai yang pandai baca Al-Quran. Ibu bapa dah tak mendidik anak dah untuk membaca Al-Quran. Itu pertama, hak pertama itu membaca dan menghafal Al-Quran. Hak kedua adalah untuk faham betul-betul apa yang Quran nak. Tak cukup dengan baca, kena faham. Berapa ramai dari kita pada hari ini, Al-Fatihah pun tak faham. Sedangkan Al-Fatihah kita baca berapa belas kali setiap hari dalam solat. Al-Fatihah, kalau kita tanya apakah maksud Ar-Rahmanir Rahim, pun tak nampak beza. Dia nampak dekat Quran, oh ni pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang seolah-olah sama. Sedangkan Ar-Rahman tu untuk semua, Ar-Rahim tu Allah kata khas untuk orang-orang yang cintakan aku. Macam kita. Sebab Allah sayang kita.
Jadi bila baca Ar-Rahmanir Rahim, dia faham betul-betul, dia akan rasa Allah sayangkan dia. Berapa ramai yang hari ni dia faham Al-Quran, bila baca Al-Fatihah sampai je Ar-Rahmanir Rahim, dia rasa Allah sayang kat dia. Tak ramai. Itu hak Al-Quran yang kedua. Hak Al-Quran yang ketiga yang Imam Syed As-Salbana tekankan adalah bagaimana kita cuba untuk melakukan apa yang Al-Quran, apa yang Allah suruh dalam perkara-perkara berkaitan akhirat. Perkara berkaitan akhirat, contohnya solat, zakat, puasa dan sebagainya. Berapa ramai daripada kita faham dan tahu berapa banyak zakat yang dia kena keluarkan. Zakat mungkin susah sikit. Solat, Allah kata wa aqimus solah, kena dirikan solat. Tetapi hari ini meninggalkan solat seolah perkara biasa. Dan keempat yang terakhir adalah bagaimana kita cuba melaksanakan hukum-hukum dunia. Hukum-hukum Allah yang Allah suruh dalam kehidupan dunia kita. Bagaimana kita apabila tengok TV, cara kita filter TV itu bukan sebab 18 ke atas sahaja, tak. Tapi cara kita filter TV itu adalah Muslim atau tidak. Adakah ini sesuai dengan Quran atau tidak? Adakah ini merapatkan aku dengan Allah atau tidak? Itu persoalan yang patut bermain. Begitu juga kita kadang-kadang kita bersembang dengan anak-anak kita, bersembang dengan ibu-ibu kita, bersembang dengan makcik-makcik kita. Kadang-kadang sembang-sembang kita pun luar batasan. Lawak yang kadang kita menggurus hati-hati mereka. Adakah Allah suruh macam tu? Belum lagi kita tengok pada perkara yang lebih besar. Contohnya menegakkan hukum Allah atas bumi ini dalam sistem politik kita, sistem ekonomi kita dan sebagainya. Bagaimana baru ni tuntutan Komanggo. Sekumpulan NGO berkumpul untuk memastikan hukum jahiliah, hukum boleh gay, boleh liwat, boleh LGBT boleh buat kat Malaysia. Mereka pergi sampai ke UN untuk memastikan benda tu boleh buat kat Malaysia. Adakah kita sensitif untuk memelihara hukum Islam yang ada kat Malaysia ni, yang liwat tidak boleh, gay tidak boleh, trans tak boleh, lesbian tidak boleh? Adakah kita memelihara perkara tersebut? Jawapannya tidak. Sebahagian daripada kita tidak tahu pun. Baru ni apabila saya pergi ke pasar Shah Alam, pasar stadium, mengedarkan flyers tentang Komanggo, bertanya kepada para hadirin yang ada ketika itu, seorang pun tidak tahu apa itu isu Komanggo. Isu bagaimana hukum Allah ingin digugat di Malaysia. Jadi ini persoalan kita. Jadi 4 hak Al-Quran yang kita patut tunaikan. Pertama adalah membaca dan menghafal. Ingat, setiap hari kena baca Al-Quran dan kena ada tekad dalam diri kita, sebelum aku mati aku ingin hafal 30 juz Al-Quran. Kedua adalah kita kena faham. Mulakan dengan fahami Al-Fatihah, fahami Qul Huwallahu Ahad, dan perlahan-perlahan fahami Quran dengan lebih. Ketiga adalah hukum-hukum akhirat. Adakah kita melaksanakan solat, melaksanakan zakat, puasa dan sebagainya. Keempat adalah hukum-hukum dunia. Adakah kita peka sejauh mana Malaysia ni cuba untuk mempertahankan hukum-hukum Islam? Sejauh mana Malaysia ni cuba untuk pertahankan hukum-hukum yang Allah suruh? Sejauh mana kita sendiri cuba untuk melaksanakan hukum ini di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam negara kita? Wallahu a'lam bissawab. Kesimpulan kita pada hari ini mudah sahaja. 4 perkara yang tuntutan Al-Quran yang kita kena buat tadi, saya ulang semula. Hafal, baca dan hafal Al-Quran pertama. Kedua, faham Al-Quran betul-betul. Ketiga, buat hukum-hukum akhirat Al-Quran, hukum-hukum ibadah Al-Quran. Dan keempat adalah hukum-hukum duniawi akhirat. Jadi, tanya balik diri kita, sejauh mana aku telah melaksanakan 4 perkara ini? Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa a'malana tamah waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.